Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, mutakallim bi kalamin laisa biharfin wala sautin wala ya'tarihi sukutun wala taqdimun wala ta'khirun wala tartibun wala tab'idun wala inqita'un sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqin kama anna zatahu la tushbihu zawatal makhluqin. Maha berfirman dengan sifat kalam yang bukan daripada huruf. Allah Ta'ala berfirman, yang mana kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin, bukanlah daripada huruf atau suara, wala sautin, dan juga bukan kalam Allah Ta'ala itu suara. Sifat kalamnya Allah tidak memerlukan diam, tidak memerlukan permulaan, tidak memerlukan pengakhiran, tidak memerlukan tersusun, tidak dibahagi-bahagi, juga tidak kepada terputus. Kerana apa? Kerana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Yang ini sama sekali tidak sama dengan sifat makhluk. Seperti zatnya Allah tidak menyerupai zat-zat makhluk. Maka kita masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu kalam. Kalau mengikut tartib susunan yang disusun oleh ulama, sifat kalam ini pada sifat yang ke-13, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13. Dia termasuk daripada sifat ma'ani. Kerana menurut Imam Abu Hasan Asy'ari ada 13 sifat yang wajib diketahui dengan tafsil. Dengan jalan terperinci. Imam Tauhid kita, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat yang wajib diketahui secara tafsil, yakni dengan jalan terperinci, ini ada 13 sampai kepada sifat kalam. Adapun ditambah lagi selepas daripada itu yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah, sehingga kan menjadi 20 sifat. Dan masyhur dengan kita mengaji pun tauhid, ahli sunnah wal jamaah mengaji tauhid sifat 20. Dia menjadi satu perkara yang masyhur. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah 13 sifat. Tetapi tidak bertentangan di antara dua imam ini, kerana mereka ada hujah masing-masing. 13 sifat ke ataupun 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tetap masuk dalam firqah ahli sunnah wal jamaah, sama ada aliran Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Pastikan kita, tuan-tuan, i'tikad kita, akidah kita, tauhid kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kerana akhir zaman ni macam-macam gangguan, macam-macam pemahaman, bahkan ramai yang sebenarnya bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka dakwa, mereka klaim mereka itu ahli sunnah wal jamaah, sedangkan hakikatnya tidak. Sebab itu ulama menyatakan iza utlika ahli sunnah wal jamaah, bila disebut saja akidah ahli sunnah wal jamaah, apa maksudnya? Maksudnya tak lain dan tak bukan fal muradu, maka maksud akidah ahli sunnah wal jamaah iaitu golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Lain daripada itu
adalah bukan golongan yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu berakidah dengan akidah yang betul, berakidah dengan akidah yang sahih akhir zaman ni tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kerana dari segi akidah pun berpecah dengan banyak golongan yang dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa umat aku berpecah dengan 73 golongan. Tafarraqat ummati, berpecahnya umat aku 73 golongan. Bukan 37, 73. Nak kata betapa banyaknya yang berlaku perpecahan. Termasuk perpecahan dari segi akidah, termasuk perpecahan dari segi tauhid. Berpecah juga dengan 73 golongan. Begitu juga termasuk perpecahan dari segi fiqh. Begitu juga perpecahan yang berlaku kepada umat Nabi SAW, perpecahan dari segi ilmu tasawuf. Maka dari segi ilmu akidah pun tidak terkecuali berlaku perpecahan. Yang kita khawatir kita tidak termasuk daripada golongan yang diberikan jaminan oleh Rasulullah yang satu sahaja masuk syurga. Tak lain dan tak bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebab itu akhir zaman ni tuan-tuan hati-hati daripada mana kita dapat ilmu yang kita belajar tu, kena tahu daripada siapa. Supaya yang terlebih penting akidah tu yang perlu kita selamat. Kerana itu yang akan ditanya, dilihat oleh Allah Ta'ala bila mana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tengok kalbun salim, hati kita yang sejahtera, tidak ada yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu wajib kita belajar tauhid, wajib kita belajar akidah, supaya jangan tersasar akidah kita, iman kita kepada Allah. Kata guru saya, bila sampai kita mengaji kepada sifat kalam ni, ini nak kena perhati betul-betul. Bahkan ramai orang mengaji, alim ulama tergelincir pada masalah perbicaraan sifat kalam. Kerana kalau kita tidak mengaji betul-betul tuan-tuan, menurut manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, silap-silap kita memahami sifat kalam ni, salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, akan sama menyerupai dengan kalamnya, katanya manusia. Sebab tu kena hati-hati tu. Sebab bila dah sama sifat makhluk dengan sifat Allah tu sama, itu sudah tasbih, sudah sama. Sedangkan Allah Ta'ala tekankan laisa kamislihi syai'. Kamu jangan samakan aku, yakni Allah, dengan syai' ai makhluk. Jangan samakan, sama ada pada zat, pada sifat maupun pada af'al. Bila kita samakan tuan-tuan, maka itu sudah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perbahasan sifat kalam ini, perkara yang penting kita sebagai orang awam, yang pertama kita kena tahu bahawasanya wajib bagi setiap mukallaf untuk tahu dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kalam, dengan sifat perkata. Pertama sekali kita bila ngaji tauhid ni tuan-tuan, maka dalam perbahasan sifat kalam kena tahu dulu yang pertama, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf?
kita yang berakal, balik sampai seruannya, kita tahu, boleh belajar, boleh faham, maka wajib atas setiap mukallaf untuk tahu, jalan untuk tahu ni iaitu ta'lim, belajar, ngaji. Jalan untuk tahu adalah belajar. Itu wasilah untuk belajar, untuk tahu bahawa Allah Ta'ala ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam. Jalannya kena belajar. Belajar pula, belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Sebab tu bila kita dengar Pak Imam dia nak mulakan tahlil tu, apa dia sebut? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Siapa yang suruh tahu? Allah Ta'ala suruh kita tahu. Jalan untuk tahu, belajar. Belajar ilmu tauhid. Jangan sampai kita jahil tentang sifatnya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tidak sebenar-benarnya kenal Allah, ma'rifatullah. Maka sebab itu kena belajar. Fa'lam, barulah tahu. Kemudian bila dah belajar, dah tahu, kena meyakini, i'tiqad. Meyakini i'tiqad. Di mana? Tu di hati. Tu yang disebut tasdik bi qalbi. Pengertian daripada iman. Tasdik bi qalbi, membenarkan di hati. Maka wajib atas tiap mukallaf untuk dia tahu dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Wajib tuan-tuan. Kena percaya, yakin bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kalam artinya perkata. Yang kedua, wajib juga atas setiap mukallaf untuk tahu dan beriktikad mustahil atasnya Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya kalam. Apa dia? Bisu. Mustahil. Ini kena pasak betul-betul tuan-tuan. Mustahil Allah Ta'ala tu bisu. Mustahil. Lawannya iaitu bagi kalam, yang ini perkata, lawannya bisu. Hukumnya apa? Mustahil. Hukumnya mustahil. Yang ketiga, dalam perbahasan kalam ni, maka juga kita kena tahu apa itu sifat kalam. Sifat kalam, kata ulama, sifatun wujudiyatun. Sifat kalam adalah sifat yang wujudi. Apa makna wujudi? Yang ada. Yang ada. Sifat kalam adalah sifat yang ada sungguh. Sifat dipanggil sifat wujudi, yang ada. Qaimatun bizatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Bukan luar daripada zat, terpisah daripada zat. Sifat kalam ni tak ada pada zatnya Allah Ta'ala. Adanya pada zatnya Allah Ta'ala. Munazzahatun anit taqaddum, maha suci daripada yang terdahulu. Maha suci Allah Ta'ala, yang mana kalam, perkata Allah Ta'ala tidak memerlukan ada permulaan yang terdahulu. Tak. Macam kita, kalam kita ada yang dulu, ada yang sekarang, ada yang akan datang nanti. Maha suci Allah. Kita bersihkan sifat yang tak layaknya bagi Allah Ta'ala. Itu sifat kalam manusia, makhluk. Allah Ta'ala bukan ada, tidak memerlukan kepada kalam, yang ini permulaan yang terdahulu. Wa ta'khur, ataupun maha suci Allah Ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala itu terkemudian, ataupun pengakhiran. Walahni, dan juga maha suci Allah, sifat kalam Allah Ta'ala ini adalah lahan. Lahan ni ada kesalahan. Maha suci Allah. Kita ni hak cakap tak? Kata tak? Kata. Ada salah tak? Ada. Ada salah. Pasti ada salah.
Sebab kita ni manusia, anak cucu Adam, pasti ada buat silap, ada buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kita anak cucu Adam, manusia, pasti ada buat salah. Hatta cakap pun, kata pun ada salah. Maha suci Allah Ta'ala, perkata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata itu ada lahan, ada kesalahan. Wal i'rab, dan juga Maha suci Allah Ta'ala, kalam perkatanya Allah Ta'ala itu ada i'rab. Boleh di i'rab lagi, boleh di apa dia panggil, ditentukan, dikenalkan ataupun ditafsirkan lagi. Katanya tak. Wasihah, Maha suci Allah, kalam Allah, perkata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat sihat. Wal i'lal, ataupun sakit. Wa ghairu zalik, dan sebagainya. Jangan kita samakan. Yang penting jangan samakan kalam Allah sama dengan kalam manusia, kalam makhluk. Jangan samakan, jangan sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Pegang betul-betul, hadam tuan-tuan, jangan samakan sekali. Tidak berhuruf, tidak terkemudian, tidak berlaku kesalahan dan sebagainya. Ini perlu kita memahami dengan sebenar-benar, sebetul-betul faham tentang sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita pasakkan dan hadamkan. Jadi sifat yang ketiga tadi, iaitu sifat kalam perkata Allah Ta'ala, tidak ada huruf, tidak ada suara. Bahkan kita jangan samakan pula, ada dua bibir ke, ada lidah ke, sebab tu boleh bercakap, boleh berkata. Tak, Maha suci Allah Ta'ala dua bibir maupun dengan lidah sekalipun tidak sama sekali tuan-tuan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kata ulama, apa maksud kalam ataupun perkata Allah yang bersifat yang tidak terdahulu, ataupun tidak terkemudian, ataupun tidak ada kesalahan, ataupun tidak ada sihat, tidak ada sakit, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada dua bibir, tidak ada lidah, adalah sifat perkata. Sifat perkata, bukan perbuatan berkata-kata. Ini pun nak kena faham lagi. Tapi saya cuba olahkan yang paling mudah tuan-tuan, ikut level kita orang awam. Kan kalau kita ngaji cara tok guru tuan-tuan, lagi pening bala. Kan cabut semua tuan-tuan. Nak kena faham tuan-tuan bahawa yang mana kalam yang perkatanya Allah Ta'ala tu yang tidak bersifat dengan terdahulu, terkemudian, tidak bersuara, tidak dua bibir, tidak ada lidah, itu adalah sifat perkata, bukan perbuatan berkata-kata. Bukan perbuatan berkata-kata. Itu nanti akan ada banyak kalau kita jumpa dalam ibarat kitab, khususnya dalam kitab tauhid, kitab akidah, maka ulama suruh ambil tanbih, ambil perhatian sungguh, supaya dapat fahami ibarat kitab dalam sifat kalam, sifat perkata Allah Ta'ala. Kerana ada banyak disebutkan dalam kitab-kitab akidah, iaitu apa dia punya ibarat dia, Allah Ta'ala berkata-kata selama-lamanya. Ini secara literalnya dalam kitab-kitab akidah, ibaratnya dia tulis Allah Ta'ala berkata-kata selama-lamanya. Apa murad kat situ tuan-tuan? Apa maksud kat situ? Allah Ta'ala berkata-kata selama-lamanya. Maksud murad kat situ bukanlah maksud Allah Ta'ala berkata-kata berterusan tanpa henti. Macam orang perempuan kalau dah marah kan, tu dia kata khutbah siang hari. Kaum perempuan sini, orang perempuan lain. Nampak? Kalau dia tak belajar, dia tak ngaji tuan-tuan, dia jumpa ibarat ataupun perkataan yang menyatakan Allah Ta'ala berkata-kata selama-lamanya, bukan maksud Allah Ta'ala berkata itu tanpa henti, tak berhenti-berhenti cakap terus sampai hari kiamat.
Itu bukan muradnya, bukan maksudnya situ. Tapi yang nak maksudkan kat situ jelah Allah Ta'ala sentiasa ada sifat kalam. Sebab tu sifat kalam tu ada pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat kalam tu sentiasa ada pada zatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa ada sifat kalam, sifat berkata. Sampai mana? Sampai bila-bila. Bukan sampai kiamat, sampai bila-bila. Jadi bukan perbuatan berkata-kata, bukan. Nauzubillah tuan-tuan. Maha suci Allah Ta'ala. Jangan ditasbihkan dengan perbuatan makhluk. Jadi contoh tuan-tuan, mikrofon ni warnanya hitam. Hitam tu hak letak kat mana? Kat luar ke, kat tepi ke, ataupun pada zat mikrofon? Pada zat mikrofon, dia tidak terpisah. Dia lekat pada zat mikrofon ni, warna hitam, sifat hitam ni. Walillahi mathali a'la. Gitulah sifat kalam perkatanya Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala sentiasa ada sifat kalam sampai bila-bila. Bukan perbuatan berkata-kata. Ini ambil tanbih tuan-tuan, ambil perhatian. Cuma tinggal lagi kata ulama, apa yang lebih tepat ialah Allah Ta'ala sentiasa berperkata. Itu yang lebih tepat. Ataupun Allah Ta'ala sentiasa ada sifat perkata. Itu lagi mudahlah. Bukan Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Bukan. Itu kena tolak tuan-tuan. Itu kena tolak. Ini kalau kita mengaji apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Kubra pun ada sebut tentang perkara ini, supaya kita ambil perhatian. Sebab tu ramai yang tewas tuan-tuan, tergelincir bila sampai perbahasan sifat kalam ini. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat kalam. Bukan berkata-kata, bukan perbuatan berkata-kata. Tapi Allah Ta'ala sentiasa ada sifat kalam, sifat berkata. Jadi yang lebih tepatnya tuan-tuan, untuk selamat akidah kita, kita menyucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai perbuatan ataupun sifat dengan makhluk. Bagi perbahasan sifat kalam ini, Allah Ta'ala sentiasa ada sifat perkata. Bukan Allah Ta'ala berkata-kata, sentiasa berkata-kata. Tidak. Ini menurut pendapat yang lebih tepat dalam perbahasan sifat kalam ini. Begitu juga ada kat dalam kitab Tauhid disebut, dia punya ibaratnya, mustahil atas Allah Ta'ala itu sukut. Apa makna sukut? Diam. Mustahil, ini lawan bagi sifat kalam tu. Mustahil atas Allah Ta'ala itu sukut, diam. Maksud sukut kat situ, sukut nafsi ataupun sukut nafsani yang membawa makna bisu, tidak bercakap-cakap. Maksud kat situ adalah tidak bercakap-cakap. Sukut maknanya diam, itu tidak dapat bercakap-cakap. Nauzubillah, mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisu. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuan-tuan ulama membahagikan jenis-jenis kalam. Saya tak nak masuk dulu tuan-tuan. Benda ni dia agak dalam, agak terperinci. Kalau masuk nanti tuan-tuan pening. Ada lebih kurang ada 4 jenis kalam tu sendiri. Saya tak nak lebih detail terus masuk, nanti dia agak pening tuan-tuan. Itu yang asas dulu tuan-tuan. Bagi kita orang awam, bila masuk perbahasan kalam tu, maka kita kena faham yang itu dulu asas. Kalau sebut masuk lagi pembahagian jenis kalam ni, ada kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi, banyak. Itu lagi pening. Itu dulu yang asas, supaya kita salim akidah kita, ataupun kita menyucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Itu yang penting tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perbahasan sifat kalam ni juga,
Ulama dia bagi pencerahan berkenaan dalam penurunan Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi SAW, sebagai wahyu. Al-Quran tu sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi bicara, Nabi cakap tu semua wahyu daripada Allah. Sikit pun bukan atas dasar dirinya Nabi ataupun apatah lagi daripada hawa nafsunya. Tak, semuanya daripada wahyu daripada Allah. Wa man yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa man yantiqul 'anil hawa, dan tidaklah Nabi SAW itu bercakap mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu daripada Allah. Sebab Nabi SAW sebaik-baik makhlukat, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Nabi maksum, terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Sebab tu antara anggota yang sukar untuk kita jaga, dan antara asbab terjerumusnya seseorang itu masuk dalam neraka dengan sebab lidah, dengan sebab bercakap, dengan sebab berkata. Nak kawal lidah, nak kawal mulut ni, so cakap yang betul tu sahaja bukan senang. Kalau satu hari 1000 patah perkataan, agak berapa je yang betul? Berapa je betul? Tak, banyaknya hak lebihnya salah. Buat kuat gurau, asyik gurau je, cakap pun gurau, kawan pun dengar, kau ni gurau ke betul? Nampak? Susah tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah berikan tunjuk ajar pada kita, nak jaga ni supaya jangan banyak salah, banyak cakap. Ubat dia apa tuan-tuan? Diam. Ubat dia diam, supaya kita tak mudah tergelincir. Banyaknya salah, banyaknya silap, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Sebab tu itu Rasulullah sebut, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, dia yakin apa yang dia buat akan ditanya, disoal, dihisap oleh Allah Ta'ala hari akhirat nanti, akan dihisap oleh Allah Ta'ala, dihitung, dikira. Semua orang akan dihitung, dikira tuan-tuan. Hatta percakapan, perkataan yang kita keluar pun akan dikira, akan ditimbang, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihisap, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dikira. Maka orang benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, apa dia kata Rasulullah? Falyakul khaira, maka cakaplah yang baik-baik, cakaplah yang elok-elok, cakap yang betul. Tak mampu cakap baik, seluruh je banyak, salah je banyak nanti, maka auliyasmut, ubatnya iaitu diam. Diam itu lebih baik. Ya, diam itu lebih selamat. Kerana kita khawatir dengan bercakap banyak ni, salahnya banyak. Bila salah banyak tuan-tuan, nampak kejahilan kita sebenarnya. Nampak kejahilan kita. Sebab tu akhir zaman ni netizen kita lah netizen tak? Netizen ni memang pantang tuan-tuan, ada isu cakap je, komen je, komen seboleh-boleh dia nak komen. Tak, apatah lagi isu agama pun dia nak komen. Isu agama pun, bab agama, hukum pun dia masuk celah juga. Padahal dia bukan ustaz, dia bukan belajar agama, dah pun komen juga. Berapa ramai tuan-tuan hari ni netizen-netizen yang tak sedar, dia sekali tuan-tuan masuk juga orang yang mencela, menghina alim ulama. Berapa banyak, ramai. Oh, dia lagi handal tuan-tuan.
Dia lagi terror. Ni netizen kita. Dia tak sedar diri. Dia tak sedar diri. Macam-macam kalau saya tengok dalam Facebook tu, ya Allah, pantang lagi orang agama buat silap. Panjang lebar dia punya komen. Ini penunggang agama. Mulalah. Dia komen. Dia tak tahu hak dia komen tu, dia cakap tu betul tak betul dia tak tahu. Tapi kalau tak betul tuan-tuan, jawablah, siaplah. Nak jawab dekat akhirat nanti. Lepas tu diam tu lebih selamat. Mendiamkan diri tu, tak cakap apa tu lebih selamat. Tidak menzahirkan kejahilan, dan selamatkan kita daripada mudah untuk tersalah berkata dan terjerumus daripada dosa. Mudah aja. Nabi kata kalau dah tak tahu, diam je, habis cerita. Diam. Lebih selamat. Kalau cakap lagi menyusahkan orang, tuan-tuan. Tu ada satu ketika dulu, ni cerita guru kami lah, tuan-tuan. Tok guru ni lepas habis kelas tu, dia buka soalan. Siapa ada nak tanya silakan. Ramai tuan-tuan, ni tanya, tu tanya, tu tanya, tiap-tiap hari. Tapi ada satu orang anak murid tu, dia duduk dekat je. Bila buka soalan tak pernah nak tanya, tak pernah bercakap. Baguslah, tak pernah bercakap. Satu hari tu tok guru dia tengok je, kamu ni tak pernah nak tanya, tak pernah nak cakap. Cakaplah. Ada nak tanya? Tanyalah. Dia diam je. Tak, silakan. Tok guru bagi peluang. Akhirnya bila tok guru bagi peluang, dia pun bercakap. Dia pun tanya. Saya nak tanya satu soalan tok guru. Tak, selama ni diam je. Baguslah diam. Tiba dia beri peluang, maka dia kata, saya nak tanya satu soalan tok guru. Apa soalannya? Maka dia kata, soalannya tok guru, cuma nak tahu bila boleh untuk kita berbuka puasa, bila waktunya. Lah, ingatkan soalan mana? Nak tahu bila waktu boleh berbuka puasa. Kata kacang je soalannya tu. Jawab pun senang. Maka tok guru pun jawablah. Bila terbenamnya matahari, maka itulah waktu untuk boleh kita berbuka puasa. Betul tak? Betul lah. Jawapannya betul. Kemudian si anak murid yang diam ni lama tadi, hari tu, dia cakap, okey, itu waktu untuk boleh untuk kita berbuka puasa. Habis tok guru kalau tak terbenam-benam matahari macam mana? Maka tok guru dia bagi tahu, kamu ni diam lagi bagus dah. Nampak? Kamu ni diam lagi bagus. Patutlah diam lama kamu tak tanya. Patutnya memang diam pun kamu diam tu lagi bagus daripada bercakap. Dia tanya, kalau matahari tak terbenam-benam macam mana tok guru? Jadi tok guru kata, kamu diam tak bercakap lagi baguslah. Sebab tu tak ada cara lain, tuan-tuan, ubat. Lepas tu orang alim ulama dulu, tuan-tuan, cukup warak, memang tak banyak bercakap. Tak banyak bercakap. Dulu masa saya mengaji pondok, salah seorang daripada guru saya, tuan-tuan, memang sangat pendiam. Sangat pendiam. Kadang kita duduk dengan dia tu, sepatah kita tanya, sepatah dia jawab. Lepas tu sampai modal dah habis, tuan-tuan. Apa nak tanya dengan tok guru? Kita pun tak banyak cakap. Adab, tuan-tuan. Dia pun diam, kita pun diam. Kita pun diam. Sampai sekarang, tuan-tuan, saya jumpa dia pun macam itu juga. Diam je. Tapi alim, warak, memang tak banyak cakap. Memang tak banyak cakap. Ada sebahagiannya. Sebab takut tergelincir, tuan-tuan. Itu ulama tu, dia cukup jaga supaya takut banyak salah. Ini kita, netizen kita bukan main, semua dibantai, semua dihina. Hati-hati lagi, tuan-tuan, orang agamawan, jangan mudah-mudah kita menceca, menghina. Takut, tuan-tuan. Takut khawatir. Kerana daging alim ulama ni disebut sebagai beracun. Beracun. Apa maksud beracun?
Kalau tak, tuan-tuan, maksudnya hati-hati kita sentuh orang yang mana Allah Ta'ala beri kefahaman agama ni, kita pun tak tahu keadaan dia macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata apa, ada tulah bagi kita balik nanti. Betul je, ada tulah. Kita duk mudah-mudah duk hina cerca alim ulama dan sebagainya, nanti kenalah tuan-tuan, apa Allah Ta'ala akan balik-balik. Itu maksud daging ulama tu beracun. Jangan bermudah-mudah. Lagi orang sekarang ni sangat mudah, tuan-tuan. Dia nak komplain, dia nak komen dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi bila mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, kita tahu Al-Quran tu apa? Kalam Allah, kalamullah, kalam Allah, yang berupa Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, Lauh papan mahfuz yang terpelihara. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tu daripada Lauh Mahfuz, diturunkan kepada baginda Nabi SAW, yang mana Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan yang ada di Lauh Mahfuz tu, itu adalah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Tuan-tuan tengok Al-Quran tu dalam bahasa Arab tak? Bahasa Arab ke Jawa? Bahasa Arab tu, dalam bahasa Arab. Sedangkan kalam Allah, sifat kalam perkata Allah Ta'ala yang nafsi, tidak, balik pada tadi, tidak berbangsa, tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedangkan Quran yang Allah Ta'ala turun tu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak memahami dalam perkara macam ini? Maka jawabnya ulama, adanya kalam Allah yang berbahasa Arab yang ada di Lauh Mahfuz itu, ataupun yang diucapkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, menunjukkan adanya kalam Allah yang qadim. Adanya kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Perumpamaannya, contoh tuan-tuan, ialah seperti mana bayang-bayang seseorang. Ini ulama bagi tamsilan, macam bayang-bayang satu orang tu, bayang-bayang tersebut menunjukkan adanya orang yang mempunyai bayang-bayang tu. Bayang-bayang, ada tak orang tu? Sebab nampak bayang-bayang tu, ada tak orang tu? Mana orang yang mempunyai bayang-bayang tersebut, adalah. Tak. Huruf tu ada tak? Adalah, menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak kita faham dekat sini bahawa apa yang Nabi sampaikan sebagai wahyu Al-Quran yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, yang mana adanya kalam Allah Ta'ala Quran tu dalam bahasa Arab yang ada di Lauh Mahfuz itu, adanya yang menunjukkan kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim. Sebab itu tuan-tuan, kalam atau kata-kata mestilah ada suara. Itu adalah yang perlu kita memahami dalam perkara penurunan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ada tak tuan-tuan, kalam ataupun kata-kata mesti ada suara itu termasuk kalam Allah? Kata-kata ataupun kalam yang ada suara itu termasuk dalam kalam Allah juga, dalam kalam Allah Ta'ala juga. Ada tak? Jawabnya kata ulama, kata-kata ataupun kalam yang diucapkan di dalam hati tidak ada suara. Kita, tuan-tuan, kita boleh tak bercakap dalam hati? Boleh tak? Boleh. Kita bercakap dalam hati tu. Bila kita cakap atau ucapkan dalam hati tu, ada suara tak? Mana ada suara? Kita cakap dalam hati, orang sebelah pun tak tahu. Orang sebelah pun tak tahu. Orang sebelah tidur kan, kita cakap dalam hati, apa tidur dia? Asyik tidur dia tak solat. Contohnya lah. Bukan orang tidur kat sini. Bukan. Dia cakap dalam hati, orang sebelah tu tahu tak? Tak tahu. Ada suara? Tak ada suara. Jadi kata-kata yang diucapkan dalam hati tu tak ada suara. Jadi dia tidak ada suara, tetapi perkataan dalam hati ada. Ada dalam hati. Begitulah sifat kalam perkata Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam nafsani ataupun kalam nafsi,
ingin berkata-katanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu sifat perkataan Allah Taala tidak bersuara, tidak berhuruf. Macam kita nak faham tadi bahawa kita ni bercakap dalam hati, bercakap, berkata, tapi tak ada huruf, tak ada suara. Walillahi matsali a'la. Begitunya kalam Allah Subhanahu wa taala bagi sifat perkata, sifat kalam ini. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah taala. Yang keempat yang perlu kita tahu tuan-tuan dalam sifat perbahasan sifat kalam ni juga, biasa kita dengar tuan-tuan, apa dia? Nabi Musa AS dikenali sebagai kalamullah. Betul? Nabi Musa kalamullah, boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Ini pun nak kena ambil perhatian, kerana para alim ulama mereka ada khilaf, mereka berselisih pandangan, pendapat dalam memahami jenis kalam Allah Ta'ala itu yang didengar oleh Nabi Musa ketika mana bermunajat, dan juga Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Musa kalamullah, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Jenis kalam Allah Ta'ala yang berkata-kata dengan Nabi Musa tu, yang Nabi Musa dengar tu, kalam Allah Ta'ala tu, itu ulama' dia ada khilaf, perselisihan pendapat dalam nak memahami jenis kalam apa tu. Sedangkan sifat kalam perkataan Allah Ta'ala tu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Jadi sedangkan Nabi Musa itu kalam Allah, berkata-kata. Ini pun nak kena perhatikan tuan-tuan. Nak kena perhatikan betul-betul. Menurut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, ini salah satu daripada Imam Tauhid. Imam Tauhid ni Imam Akidah, jangan tak tahu tuan-tuan. Tak, bila ditanya siapa Imam Akidah, Imam Tauhid kita, dia sebut imam surah dia. Dah berat tuan-tuan, berat tu. Jangan tak tahu ni, jangan tak tahu. Ataupun biasa dia sebut Imam Syafi'i. Imam mazhab fiqh kita, Imam Syafi'i. Kena tahu imam tauhid siapa, imam fiqh siapa, imam tasawuf siapa. Kerana tiga ilmu tu wajib kita belajar. Kena tahu kan, panutan siapa yang kita ikut ni, imam siapa, imam kita tu siapa, imam siapa. 2 minggu lepas lah kalau tak silap saya, ada satu orang tu dia nak pergi temu duga. Dia hubungilah saya, dia tanya saya, Ustaz nak tanya sikit, saya nak pergi temu duga tu, tak tahu dia imam ke siapa ke. Saya kata kenapa? Antara soalannya Ustaz, dia tanya macam mana dia boleh tahu soalan bocor. Lepas tu dia tanya, antara soalannya Ustaz, dia tanya yang pertama, siapa imam tauhid? Kata Haji tak tahu ke? Tak tahu tak? Tahu Imam Syafi'i je. Yang kedua, siapa imam fiqh? Tu saya tahu, dia kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, siapa imam tasawuf? Wah, berat dia kata. Minta pencerahan sikit lah daripada Ustaz ni. Haji temu duga bila? Esok dah muka. Kita pun khabar lah juga tuan-tuan, kesian kan. Nanti kan tak duduk lah pula. Maknanya ada segelintir daripada kita pun tak ambil endah, tak ambil kisah, tak ambil kisah. Secara asas tuan-tuan, kita di Nusantara ni beriktikad akidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah majority. Fiqh mazhab Syafi'i. Tasawuf iaitu imam kita ataupun biasa kita mengikuti tasawuf daripada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Itu tasawuf. Kalau akidah tadi Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan ingat je, tak apa, saya tak tanya, saya tak ada temu duga tuan-tuan.
Tapi kena tahu. Kita kena tahu tuan-tuan. Kalau tak kita mudah ditipu nanti. Kita mudah ditipu, apatah lagi ramai hari ini semua dakwa mereka tu ahli sunnah. Jadi kita kena tahu pengasas imam dari segi akidah tauhid, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Stop. Lain tak ada. Misalnya dia kata apa? Tak, saya akidah ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi dia tolak tuan-tuan Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tak. Dia tetap bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu kena pegang betul-betul tuan-tuan, faham betul-betul. Jadi senang je bila kita ada ilmu, kita faham, kita tak mudah-mudah terpengaruh dan akidah kita tak mudah terpesong. Tak mudah disesatkan. Kita tahu dah walaupun dia sebut akidah ahli sunnah wal jamaah tapi dia tolak kedua-dua imam ini, maka dia bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian imam mazhab fiqh kita sudah tentulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan imam tasawuf tadi. Dua orang biasanya dalam Nusantara ni, satu dunia pun sama banyaknya mengikut kepada al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Itu di antara yang perlu kita memahami. Jadi para ulama dia khilaf tentang kalam Allah Ta'ala yang berkata dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa dengar kalam Allah Ta'ala tersebut, itu berbeza pandangan oleh para alim ulama, terutamanya dalam imam tauhid. Pendapat daripada Imam Abu Musa Asy'ari, jenis kalam Allah Ta'ala yang berbicara dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala tu, itu namanya kalam nafsi ataupun kalam perkata tadi, sifat perkata tadi. Kalam bukan kalam nafsi, kalam ismi, iaitu sifat kalamnya tadi, sifat perkata. Yang kedua, pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa dengar tu ketika mana bermunajat, itu kalam lafzi. Kalam lafzi. Namun itu tidak menjejaskan pegangan akidah kita. Tapi yang penting asasnya tadi, kalamnya Allah Ta'ala, perkata Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak tersusun, tidak yang lain tu. Kita menyucikan perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Dan yang kelima yang perlu kita tahu, ada ke dalil daripada Al-Quran maupun hadis tentang sifat kalam ni? Sebab banyak dapat tuduhan orang mengaji sifat 20 ni adalah bid'ah. Bid'ah kerana tak diajar oleh Rasulullah dan tidak diajar oleh para sahabat. Kena tengoklah kontennya dulu. Tak semuanya tuan-tuan ada mengambil dalil daripada Al-Quran yang disebut sebagai dalil nakli, termasuk sifat kalam. Apa dia? Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara direct, secara langsung, tidak ada perantaraan. Ini sebagai dalil, bukti nas, dalil nakli bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya kalam, sifatnya perkata dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW satu hari pernah bersabda, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjumani. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang daripada kamu melainkan Tuhannya akan berbicara dengannya pada hari kiamat, tidak ada perantaraan antara dirinya dan Tuhannya. Di situ ada disebut oleh Rasulullah, iaitu wasayukallimuhu, kalim. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, yakni perkata. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijma' sepakat mengatakan bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam yang qadim. Kalam yang qadim.
Jadi jelas ada nas dalil daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga ijma' ulama. Jadi walaupun ia memang pengajian tauhid sifat 20 ini tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman para sahabat, tetapi dari segi kontennya semua diambil daripada Al-Quran dan hadis. Artinya sesat ke? Tak. Salah tak? Tak. Bahkan inilah salah satu kaedah manhaj supaya kita dapat ma'rifatullah, sebenar-benar kenalnya Tuhan. Kalau tak tuan-tuan, dengan cara lain ramai yang tuan-tuan tergelincir sehinggakan samakan makhluk dengan Tuhan. Tuhan duduk kat langit, Tuhan duduk kat aras. Ini macam orang tak mengaji tauhid. Tak. Macam-macam tuan-tuan. Tuhan turun daripada langit ke bumi, macam-macam. Bila kata Tuhan duduk ke aras ataupun dekat atas langit, langit kan tempat makhluk. Langit kan tempat makhluk. Maka itu menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berhajat pada tempat. Sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', jangan samakan. Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat. Dah bukan kita kata Allah Ta'ala duduk kat langit, duduk antara langit. Antara langit pula. Dia kata duduk antara langit, bukan duduk dekat langit, duduk antara langit, ke atas. Dekat atas kan tempat. Dalam bahasa Arab disebut jihad. Jihad tu arah, tempat. Tempat tu makhluk, walaupun ke atas. Tak? Walaupun dia kata tak duduk antara langit. Tempat juga arah. Yang kata atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu tempat, itu arah. Maha suci Allah Ta'ala itu kedudukannya berarah, sama ada atas ataupun tempat. Habis kalau Tuhan tu duduk ke atas, macam mana yang kat bawah? Tak. Tapi Tuhan tu besar, Ustaz. Sebab tu dia nampak kita apa yang kita buat kat bawah. Dah gitu pula. Oh, bahaya tuan-tuan. Akidah yang macam ni, ya Allah, bahaya. Kalau tak dan taubat tuan-tuan sebelum mati, Allahu Akbar, syirik. Syirik. Sebab dalam Quran sebut dalilnya, laisa kamitslihi syai'. Kamu jangan sama sekali samakan aku dengan makhluk. Jangan samakan. Bila bertempat sama dengan makhluk lah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Lepas tu penting. Kita tengok hari ni ramai netizen telah terjerumus dalam masalah ni tuan-tuan. Kerana dia mengikut pahaman-pahaman yang tidak memahami dengan sebenar-benar faham dalam kita berakidah nak menyucikan Allah Ta'ala ni daripada perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita mengaji tuan-tuan. Manhaj yang setakat hari ini tuan-tuan, yang dipelopori oleh ulama-ulama terdahulu, yang jalannya betul, yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sampailah kita mati seperti mana orang-orang ulama-ulama terdahulu. Inilah yang telah diajarkan. Itu manhaj guna untuk kita memahami bahawa berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selayaknya, iaitu pengajian sifat 20. Kerana semuanya dalil nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab apa bila kata Tuhan tu dekat langit tadi, besar mana? Besarlah. Besar mana? Besar macam matahari? Tak, lebih besar lagi. Lebih besar lagi pula. Sebab kalau tak besar, Ustaz, nanti macam mana nak cover, nak tengok makhluk kat bawah? Kalau dah macam itu tuan-tuan, sifatnya lemah lah bagi Allah Ta'ala. Lemah lah tuan-tuan. Kerana besar itu sifat makhluk. Besar itu sifat makhluk. Ambil mudah lagi lah tuan-tuan. Ni bumi. Lebih kuranglah bulat, tapi bukan bulat lah, bumi lah. Kalau hak kata Tuhan dah tadi, yang orang yang dia faham bahawa Tuhan tu bertempat dekat atas langit. Ni atas tak? Atas ni kan? Atas. Ni bumi. Ni bumi ni, ada tak orang duduk sini? Ada. Duduk tepi? Ada. Sini?
Ada. Sini tepi ni pun ada. Sini belah sini pun ada. Bawah sini ada tak? Ada. Kan bumi ni ada utara, selatan, timur, barat dah. Kalau kata yang kata Tuhan tu kat atas, yang orang yang kat bawah ni atasnya mana? Sini ke sini? Yang duduk sini, yang kata dia sini, arah dia atas mana? Sini ke sana? Yang mana satu atas? Nampak? Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Sebab akidah ni benda yang sangat-sangat penting. Kritikal tuan-tuan. Kalau akidah kita fail, habis semua, ranting-ranting semua fail. Semayang kita sangkut, Quran kita sangkut, sedekah kita sangkut, puasa kita sangkut, haji umrah kita sangkut. Sebab apa? Salah berakidah, salah memahami tentangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diingat tuan-tuan, tak boleh difahami bahawa terjadi dialog percakapan di antara Allah dan Nabi Musa. Tak. Ni perlu kita fahami. Tak boleh difahami bahawa, jangan kita pegang faham yang mana Nabi Musa boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala tu, iaitu berlaku dialog percakapan di antara Allah dengan Nabi Musa. Apa yang terjadi ialah Allah Ta'ala membuka hijab. Allah Ta'ala buka hijab yang ada pada Nabi Musa, lalu memberikan keizinan kepada Nabi Musa untuk mendengar kata-kata Allah, kalam Allah yang qadim. Bukan berdialog. Bukan berdialog, tak. Yang tepatnya akidahnya bahawa Allah Ta'ala buka hijab, buka perantaraan dengan Nabi Musa, lalu memberi izin kepada Nabi Musa dapat mendengar kata-kata Allah yang qadim. Bukan berdialog tuan-tuan. Tak boleh difahami dengan Allah Ta'ala tu berkata-kata kemudian diam, kemudian Nabi Musa pula berkata, Allah Ta'ala diam. Tak. Kerana Allah Ta'ala tu sentiasa zat yang mutakallim, ada sifat kalam. Adanya sifat kalam. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebagian ulama menafsirkan dalam surah An-Nisa tadi, surah An-Nisa apa? Wa kallamallahu Musa taklima, iaitu dengan Allah Ta'ala mengizinkan kalamnya Allah yang kadim itu didengar oleh Nabi Musa dengan seluruh anggotanya dari segala arah. Nabi Musa itu dapat dengar daripada segala arah. Itu yang ditafsirkan menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustahilu alaihi ma yunafi ma taqaddama kal ibtidai wal inqidai wal mushabbaha li khalqihi wa wujudi syarikin lahu wa ma yamna'ul idraka kal mauti wal ama wal samam wa ma yamna'ul af'ala kal jahli wal ajzi wal adam at-takhsis lil mumkinati bi an la yakuna muridan mukhtaran li fi'lihi wa ma yamna'ul kalamal kal kharas. Mustahil kepadanya Allah segala apa yang menafikan apa yang telah ditetapkan dalam keterangan sebelum ini, seperti permulaan, mustahil. Kalam Allah Ta'ala itu ada permulaan. Penghabisan, mustahil. Persamaan dengan makhluknya, mustahil. Wujudnya sekutunya bersama dengan baginya Allah, mustahil. Begitu juga mustahil perkara yang menghalang idrak, yakni penemuan seperti mati, buta dan juga pekak. Begitu juga mustahil segala apa yang mencegah, yakni pentadbiran, yakni perbuatan seperti bodoh, lemah dan tidak mampu menentukan, menciptakan sifat. Perkara-perkara yang mungkin, yakni makhluk, seperti dia tidak berkehendak dan dia tidak memiliki ikhtiar atas perbuatannya Allah. Begitu juga segala apa yang menghalang untuk berfirman, sepertinya bisu. Ini semua perkara yang berlawanan dengan sifat kalam, perkata, iaitu mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka kesimpulan daripada apa yang boleh kita rumuskan tentang pembahasan sifat kalam ini, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13, dan menurut Al-Imam Abu Hasan Asy'ari
sifat yang terakhir, sifat yang wajib diketahui secara jalan tafsir, iaitu sampai kepada sifat kalam ini. Iaitu yang pertama tuan-tuan, kita wajib untuk mengetahui Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kalam, sifat perkatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sifat kalam Allah Ta'ala tidak sama dengan kalamnya makhluk, tidak berkata-kata, bersuara, berhuruf seperti mana yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga, pegang tuan-tuan, jadikan pegangan etikad kita, jangan samakan setiap sama ada zat, sifat maupun af'al perbuatan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana bila mana kita samakan tuan-tuan, maka itu sudah kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak, jangan kamu samakan aku, ini Allah, dengan syai', ini makhluk, jangan samakan sama sekali. Sebab itulah tuan-tuan, kita sentiasa berusaha untuk menjaga iman kita, akidah kita, jangan sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan yang terakhir, jaga sungguh-sungguh tuan-tuan pemahaman akidah ini, kerana akidah yang betul, akidah yang sahih yang kita dapat, yang kita pegang, merupakan satu nikmat yang besar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita, pelihara akidah kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar akidah yang sahih, yang menuruti seperti mana yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk bolak-balikkan hati kita, perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Memang dah betul, dah sahih, mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamah. Itu yang penting tuan-tuan. Doa banyak pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya benar-benar kita istiqamah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, akhirat dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, insya-Allah tuan-tuan. Panjang umur, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.